الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربنا يسرنا ولا تعسر علينا وتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat sama-sama sembahyang subuh berjamaah. Dan kita sunatkan baca pada pagi subuh ini ialah surah As-Sajdah, dan juga disunatkan kita juga pada pagi Jumaat, pada hari Jumaat, memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan hari Jumaat, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hari Jumaat ni ialah Sayyidul Ayyam dan merupakan hari raya bagi umat Islam. Dan kita ambil sedikit masa pagi ini selepas kita solat berjemaah, sama-sama kita bermuzakarah, kita melihat sedikit ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang dibahaskan, yang disebutkan dengan yang mempunyai asbabun nuzul pada ayat tersebut. Dan kita lihat sedikit pada pagi ini, dan kita sambung daripada surah Al-Ma'idah. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah pun lihat asbabun nuzul daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-41. Ayat yang ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat yang 51. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharuhum fa in واحذروهم أن يفتنوك عن بعض ذنوبهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Al-Ma'idah ayat 49, bukan 41, 49, 50. Itu yang kita telah bacakan pada
2 minggu lepas. Kalau kita ingat lagi, sebab nuzulnya ialah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawasanya ada beberapa orang pendeta Yahudi yang berpakat untuk memfitnah Nabi SAW, untuk memburuk-burukkan Nabi dengan agama ataupun dengan hukum yang ada pada Al-Quran. Matlamatnya ialah untuk melihat persepsi pada umat Islam ataupun pada orang lain, supaya tengok Nabi ni tak bagus, Nabi ni tak molek. Kerana orang Yahudi tahu dah bahawa Nabi SAW ni ialah benar-benar Nabi yang diutuskan, yang dia sebelum ini imani, dia percaya sebelum ni Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala ni sifat dia lagu ni. Akhirnya bila dia jumpa Nabi SAW, dia tak puas hati kerana bukan di kalangan Bani Israel. Lalu mereka buat macam-macam untuk memfitnah dan memburukkan Nabi. Antaranya ialah pada ayat ini mereka ni cuba untuk memfitnah Nabi SAW dengan Al-Quran sendiri, dengan agama Islam tu sendiri. Dan mereka pergi berjumpa dengan Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau mengetahui bahawasanya kami ini adalah orang yang dikenali di kalangan orang-orang Yahudi." Katanya, kamu mengetahui kami ini di kalangan ahbar. Ahbar ni pendeta-pendeta ataupun apa kita nak kata, kalau Kristian kita panggil padri. Kalau Yahudi ni pendeta-pendeta dia, Tutup Lebaria ni, dia kata kami ni, engkau mengetahui bahawasanya kami ni adalah orang-orang yang dikenali dalam masyarakat Yahudi, dan orang-orang Yahudi sendiri menghormati kami, katanya orang Yahudi ni. Jika sekiranya kami beriman kepada kamu, nescaya ramailah orang-orang Yahudi yang akan mengikut jejak langkah kami. Boleh jadi tidak ada seorang pun yang akan berpaling daripada kami. Maknanya dia bagi tahu pada Nabi SAW, kalau kami ni masuk Islam, nescaya pengikut-pengikut kami di kalangan Yahudi pun akan masuk Islam juga. Sebab kami ni adalah pemimpin yang berpengaruh. Lalu dia pun nak cuba perangkap Nabi. Dia kata, tetapi kami ni ada masalah dengan satu kaum. Tak sebut situ kaum mana. Dengan sesuatu kaum, kami ni ada masalah. Masalah ke dia khusumah, ada perbalahan dengan kaum tersebut. Jika sekiranya kami letakkan hukum ini untuk kamu selesaikan, maknanya kami mandat pada kamu untuk menentukan penyelesaian di antara kami dengan kaum tersebut, dan kamu berpihak di belah kami, maka kami akan memeluk Islam. Ni macam janjilah. Kalau kamu masuk oleh aku dalam masalah ni, kami semua akan masuk Islam, dan kamu dapat lihat seperti mana yang aku bagi tahu tadi. Dia kata orang-orang Yahudi pun habis bakat masuk Islam belaka. Tapi Nabi SAW tidak mahu mengikut apa yang ditawarkan oleh Yahudi tersebut, kerana Nabi SAW tahu ini adalah cubaan untuk fitnah Nabi, nak fitnah dia. Dan Nabi tahu kalau duduk sebelah dia, masuk sebelah dia, memang salah, berat sebelah, tak betul. Kerana dia buat perbalahan tadi, masalah dia dengan kaum tadi ialah orang Yahudi ni yang tak bagus. Bukan kaum tu tadi balah tu, tapi orang Yahudi ni yang sendiri yang menimbulkan masalah.
Lalu Nabi kata, aku tidak akan sekali-kali mengikut kehendak kamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wa anihkum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa anihkum, berhukumlah, bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kamu ikuti kehendak hawa nafsu mereka. Nah. Kerana di kalangan mereka ini yang mengikut hawa nafsu, banyak ini adalah golongan yang fasik. Dan jika sekiranya mereka berpaling daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengendakkan pada mereka untuk menimpakan akan mereka dengan musibah, iaitu ancaman bala daripada Allah Subhanahu wa taala dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Adakah dengan hukum jahiliyah yabghun, mereka berkehendak, mereka hendak, cenderung suka kepada hukum yang dicipta oleh manusia? Bila sebut hukmul jahiliyah, hukum yang selain daripada Al-Quran, hukum yang selain daripada yang diturunkan di dalam kitab. Sebab ayat sebelum ni kita sebut dah, Yahudi ni dalam hukum hakam dalam kitab dia sendiri pun dia tak turut, dan dia berat sebelah dan mementingkan orang panggil material, benda, nak ke benda. Jadi hukum yang mari daripada selain daripada Al-Quran semua sekali termasuk dalam hukum jahiliyah. Walaupun undang-undang itu dibubar selepas daripada zaman mana sekalipun, marilah zaman akan datang ke zaman sekarang, tetapi kalau lari daripada Al-Quran semua termasuk daripada hukum jahiliyah. Berani nak kata, kerana hanya saja Al-Quran lah seadil-adilnya hukuman. Kerana yang buat undang-undang ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala yang buat undang-undang dalam Al-Quran, dan tak ada manusia mesyuarat nak buat undang-undang ni sama setanding atau setara dengan Al-Quran. Tak ada, kecuali dalam sumber hukum yang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah ialah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini tak lari daripada Al-Quran belaka, tak lari daripada Al-Quran dan hadis belaka. Selain daripada tu yang lari daripada Al-Quran dan hadis termasuk daripada hukum jahiliyah. Apalagi hukuman yang berkait dengan kehidupan manusia ini. Ayat yang seterusnya hari ini kita lihat pula, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Al-Maidah ayat yang ke-51. Wahai orang-orang yang beriman, bila kita baca Al-Quran, kita jumpa dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Ini ialah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala
Bila sebut alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka orang-orang yang mengaku beriman pada Allah Ta'ala, dia harus orang panggil, kalau kita orang panggil nama kita lah, macam orang panggil nama kita. Nah, kita pun akan rasa panggil nama aku tu. Bila orang sebut nama kita, kita akan berasa, nah, nama aku tu. Tapi kalau sebut nama kita, nah, panggil nama apa? Nama mak. Kalau panggil nama mak, kita pun dengar daripada jauh tu, kita mikir dulu mak mana. Banyak nama mak ni, mak tu, mak ni. Nah, tetapi Al-Quran bila sebut ya ayyuhalladzina amanu, kita tak boleh nak kata dah orang beriman hak mana tu. Tak ada. Orang yang mengaku beriman termasuk daripada seruan ini. Wahai ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana iman dia tadi tak lari daripada yang diletak oleh para ulama dalam rukun iman. Yang kita duk ngapa rukun iman. Siapa P. Ramli pun buat lagu rukun iman. Tanya kadang-kadang dia tukar juga. Rukun iman ada apa? Atau ayat 6 atau ayat 5. Tukar. Iaitu percaya pada Allah. Percaya lagu mana? Beriman pada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya dalam kalimah tauhid, yang tidak ada Tuhan selain daripada Allah, yang maknanya sangat luas daripada la ilaha illallah tu. Maknanya sangat luas. Antara daripada kalimah la ilaha illallah itu memberi makna juga inna ahkamahu dusturul hayah. Setiap hukum Allah Subhanahu wa taala merupakan perlembagaan kehidupan manusia. Itu yang pertama di antara dalam rukun iman. Dan rukun iman, beriman kepada malaikat. Selain daripada mengenali malaikat-malaikat, nah, yang wajib kita kenal ni berapa malaikat? Berapa malaikat yang wajib kita kenal? Ada kita ingat dah. Nah. Jadi 10 malaikat yang wajib kita kenal dia. Selain daripada kita kenal malaikat Israel nak cabut nyawa tu, malaikat-malaikat lain juga wajib kita kenal dia, dan wajib beriman dia, tak boleh tolak seorang. Tak boleh tolak walaupun satu. Kita kata percaya pada malaikat semua sekali kecuali malaikat Mikail. Tolak semua malaikat. Jadilah seperti Yahudi yang beriman dengan malaikat, sebahagian malaikat, dan dia balah dengan sebahagian malaikat. Yahudi dia cukup suka kepada malaikat Mikail. Batu Yahudi ramai nama Mikhail. Nama-nama malaikat ni banyaknya daripada nama dalam bahasa Hebrew. Mikail tu asal perkataan dia dalam bahasa Hebrew Mikhail. Israel, Malikil Maut, Israel. Dan dia cukup marah kepada Israel ni Yahudi. Sebab apa? Israel ni cabut nyawa. Mikail ni malaikat yang menurunkan hujan dan rezeki. Kitanya kena percaya kepada semua malaikat, termasuklah yang manusia dia mengaku percaya pada malaikat, tapi dia tak sedar ada 2 malaikat yang dia kena percaya duduk di kiri dan kanan dia. Kiri kanan kita ni, malaikat ni pun kena percaya seperti mana malaikat Israel. Mana kerja dia ialah mencatat amalan yang kita buat hari-hari.
Apa maksud amalan? Perkara yang berlaku dalam diri kita, pada diri kita yang kita buat. Start bangun tidur tu dia dah jadi amalan dah. Start bangun tidur tu, situ dia ialah amalan. Kita bangun, kita kecek, kita minum, kita tengok, kita dengar, kita fikir, kita berjalan, semua tu termasuk daripada amalan. Bukan amalan kat pergi tasbih atau semaya sunat atau baca Quran, tu baru amalan. Jadi semua tu ditulis oleh malaikat raqib dan juga atid. Dan percaya kepada Alkitab. Kita kena percaya bahawasanya Allah Ta'ala telah menurunkan kitab Zabur pada Nabi Daud. Kena percaya kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Kena percaya kepada kitab Injil yang juga Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa. Semua kitab-kitab ni kita tak boleh tolak. Dia kata, tak percaya kitab Zabur, tak percaya hak dulu, dengan hak lah ni tak apalah. Dia kata, kamu tak percaya dah kitab Bible yang dikatakan Injil tu, kamu tak percaya hak lah ni, tak apa, kerana dia telah diubah. Tapi menolak kepercayaan tadi, tak percaya bahawa Allah Ta'ala telah turunkan kitab ni pada Nabi, tak boleh. Kena percaya. Kena imani, kena beriman. Beriman pada nabi-nabi. Semua nabi, seramai mana nabi dan rasul, ada kata puluhan ribu, ada kata ratusan ribu nabi dan rasul. Hak wajib kita kenalnya ialah berapa orang? 25 tu orang buat nasyid. Kalau tahu nasyid tak ingat, budak-budak duk nyanyi. Nama-nama dalam bahasa Arab, nama dalam bahasa Inggerisnya, kalau Nabi Yaqub dia panggil Jacob, nama sekut lah ni. Nama sekut tu nama Jacob. Syarikat mana? Kalau orang Islam tak kira buah Jacob, dia buah nama Yaqub. Syarikat bukan Islam lah. Sekut Mary. Mary tu nama Maryam. Maryam. Cuma dia tak berubah. Sekut nama Jesus, tak berubah. Bak sensitif lalu. Ni Kristian. Padahal hak dia berubah tu nama Jacob, nama Mary, nama-nama dalam kitab dia, dalam kitab Injil, nama-nama tajuk kitab, nama surah. Matthew, apa lagi? Banyak. Philips tu nama dalam surah ataupun dalam kitab Injil, cabelek kitab Taurat tu, cabelek kitab Bible tu, ada nama Injil, nama Philips. Jadi bolapu. Jenama ni orang-orang non Muslim, Kristian banyak kayaknya menggunakan untuk produk-produk dia. Kita orang Islam ni tak guna nama-nama dalam surah, bubuh dalam produk. Nama-nama Nabi kau takut tak laku. Kemudian percaya kepada hari kiamat. Ni dalam rukun iman juga. Percaya dengan hari kiamat. Allah Ta'ala sebut sama. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah Ta'ala sebut orang-orang yang beriman. Kalau mu ni betul-betul beriman pada Allah dan hari kiamat, mana ikut perintah Allah. Orang-orang yang banyak mengikut perintah Allah, taat pada Allah dan Rasul. Ketika mana arahan untuk pergi perang, keluar daripada Madinah nak pergi ke Tabuk, perjalanan yang jauh hamba telah sebut dah, makan masa berapa belah hari.
Jarak perjalanan tu berapa ratus kilometer, 900 kilometer lebih, ada kata 800 kilometer nak pergi daripada Madinah ke Tabuk. Persempadanan di antara Syam timur belah Syria lah ni. Jalan kaki, naik kenderaan bergile-gile, kenderaan pula tak cukup. Jumlah orang 30,000. Hak Sayyidina Osman bui kenderaan hanyalah 900 ekor unta. Tambah lagi hak dengan hak sahabat-sahabat hak ada dah, boleh jadi dalam 100,000 ataupun apa ni, boleh jadi dalam 1,000 ekor ataupun lebih. Sedangkan orang ni 30,000 umat Islam nak pergi ke Syam bergile-gile, sehingga ke satu kenderaan tu 20 orang, 18 hingga 20 orang bergile. Nak jalannya sampai 900 km. Bayangkan atas orang tu kena jalan untuk tunggu giliran dia. Nak berapa hari nak tunggu giliran, sore-sore. Tapi Allah Ta'ala kata kepada dia, innama la yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kerana dalam perjalanan nak pergi perang ni, ramai di kalangan orang-orang Islam yang mana sebahagian besarnya ialah puak-puak munafik yang minta izin dengan Nabi untuk tak pergi dengan pelbagai alasan. Buat alasan ada ternak ke, tak boleh nak jaga orang sakit, tak boleh nak tinggal. Buat alasan tak ada orang lain dah, hamba seorang jatuh, anak semua, anak bini semua perempuan belaka. Macam-macam alasan. Ada yang bagi alasan yang munasabah di kalangan orang beriman, tapi ramainya di kalangan munafik. Allah Ta'ala kata, la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Orang ni tak akan minta izin dengan kamu. Siapa dia? Orang yang beriman dengan Allah, dengan hari kiamat. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang minta izin dengan kamu, wahai Muhammad, ialah kebanyakannya yang tak beriman pada Allah dengan hari kiamat. Islam Semayan, tapi dia tak beriman dengan Allah dengan hari kiamat sebenarnya. Ini yang banyak di kalangan golongan munafik. Dan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala min khairihi wa syarrihi, iaitu beriman tadi ketentuan Allah yang baik dan yang tidak baik. Kena beriman belaka. 5 ni atau 6 ni, bila mana Allah Ta'ala seru ya ayyuhalladzina amanu, dia kena ada ciri-ciri tu. Dia kena ada ciri beriman tadi. Kalau dia tolak salah satu daripada rukun tadi, maka disebut ya ayyuhalladzina amanu. Dah. Tolak satu rukun iman, maka terbatal habis rukun iman dia. Bukan matematik ni. Tolak so, ne tolak so tinggal 5. Ne tolak so habis licin, kosong. Kerana dia adalah semua sekali terikat dengan akidah. Bila so sumber akidah yang gugur, maka hak lain pun gugur habis. Supaya tembok burung duduk baris lah. Burung tu duduk baris atas wayar api, tembok seka. Tinggal 5 ke tak? Tak tinggal 5 dah, habis terbang. Maka iman kita pun rusak satu, maka hak lain tak pakai hijau belaka. Termasuklah juga rukun Islam. 5 rukun Islam. Ingkari satu, maka hak lain pun tak pakai hijau. Maya
puasa zakat buat. Tapi haji dia kata haji tak wajib. Haji ni tak wajib dia kata. Haji ni mana? Man istata'a ilaihi sabila. Siapa dia berkemampuan, maka wajib atas dia. Tapi dia kata tak wajib ni, orang berkemampuan pun dia kata tak wajib juga. Tu salah. Ni gugur, tolak satu rukun. Ataupun zakat dia kata tak wajib. Dia kata tak wajib zakat. Terus gugur iman dia, gugur Islam dia. Kalau tidak dikira, kalau nak kata bahasa mau baik tu gugur Islam dia. Tapi sebenarnya jadi murtad dah dia. Jadi murtad. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar bila mana zaman dia selepas pada kewafatan Nabi, ramai yang tak bayar zakat. Maka perang yang diperangi Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar pergi serang. Satu kaum ni yang tak bayar zakat kerana mereka telah murtad lah. Kerana menafikan kewajipan zakat. Menafikan kewajipan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakannya kait dengan akidah. Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, jangan kamu semua ambil. Dia maksudnya la tattakhidhu dhamir mukhatab takdiruhu antum. Kalau ngaji i'rab ni kagak lepas ni dia ngaji bahasa Arab tafsir Al-Quran harfiah. Dhamir mukhatab tattakhidhu, jangan kamu ta ni depan ni dengan maksud kamu depan. Fi'lul mudhari', fi'il mudhari' yang sedang berlaku. Al-Quran sebut dengan perkara yang sedang berlaku. Maknanya dalam Al-Quran pun siapalah hari kiamat. Siapa kiamat? Dia tak ke orang panggil, dia tetap relevan dan tetap wajib digunakan. Dia kata ni zaman gitu ni, zaman Nabi ni, zaman lain ni tak ada dah. Jangan kata gitu. Sebab ada hak berani ayat gitu. Tak. Hukum Islam ni zaman gitu, zaman lain ni tak sesuai dah. Ayat gitu. Ataupun dia kata kalau buat rukun Islam kat, habis tangi orang kena kerak. Ni orang Islam kecek ni. Nanti habis batu tepi-tepi jalan di Kelantan ni, habis batu dia kata. Kutip habis buat kerja orang. Nanti boleh nak kesuk tangan pergi Kelantan. Tapi dia orang kecek tu, bukan orang kafir tu. Orang yang mengaku dia Islam. Dia tarik balik, tak tarik balik lagi. Sampai ke dia boleh buat nganying setara mana panah ni api neraka ni, amak nak buat goreng kepuk. Ni ayat buat nganying dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, bahaya. Kerana kita nak menarik perhatian orang, kita kecek tu sehingga kita terkeluar daripada agama sendiri. Janganlah kamu mengambil, kamu semua, tattakhidhu jamak kepada kamu semua. Jangan kamu semua mengambil, wahai orang beriman, al-yahudu wan nasara, golongan Yahudi dan Nasrani, awliya, sebagai pemimpin. Masuk politik lah ni. La tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya, jangan kamu ambil Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ba'duhum awliya'u ba'din, kamu ambil mereka tu jadi pemimpin, sebahagian kamu pula ambil mereka ni jadi pemimpin. Wa man yatawallahum, dan barang siapa
Bila sebut barang siapa ni, dalam bahasa kita ni, barang siapa ni tu bahasa kita guna. Kalau dalam kitab pun dia terjemah lagu tu. Nah, barang siapa ni, siapa dia, maksudnya satu ancaman. Satu ancaman nak bagi hukuman tadi. Siapa dia, maknanya orang tu hak buat, ada benda yang Allah Ta'ala ayat, wa man yatawallahum, barang siapa yang memilih mereka. Tawalla ni pilih, lepas tu wala ke dia wala, Muslim ni orang duk gelar walaun. Tahu, ambil daripada perkataan al-wala. Al-wala dalam Al-Quran sebut tawalla, yatawalla, al-wilayah, al-walayah, iaitu memilih. Memilih dalam keadaan dia mentaati. Kalau al-wala, mentaati, mematuhi. Yatawallahum, mengambil mereka menjadi orang yang untuk ditaati. Minkum, wa man yatawallahum minkum, sesiapa yang memilih mereka di kalangan kamu, wahai orang yang beriman, fa innahu minhum. Ni sebut ni Al-Quran sebut. Nak ingkar ke? Nak ingkar tak boleh. Kalau ingkar hak ni, Al-Quran ni nak sebut, walaupun satu huruf kita ingkari dia, maka gugur Islam. Gugur Islam kita. Gugur Islam enggak? Tak jadi Islam. Sebab tu dalam ucapan kita, percakapan kita, iktikad kita, perbuatan kita seharian ni, secara tak sedar kadang-kadang dia boleh jadi syirik khafi, syirik yang kecil. Kadang-kadang dia ada syirik jali kerana iktikad kita. Kadang-kadang terkeluar daripada Islam, hak tak sedar. Nah, sebab tu bila Tok Qadhi nak akad nikah, Tok Qadhi ni dia dengan semua hak ada dalam majlis tu, termasuklah saksi-saksi ni, nak jadi saksi ni dia kena cukup syarat. Syarat jadi saksi, yang pertama Islam, yang kedua beriman dan tidak fasik. Tidak fasik. Kalau fasik tak boleh jadi saksi. Ada seorang dulu dia kata semua orang Malaysia ni tak boleh jadi saksi kerana fasik. Jadi bila Tok Qadhi nak akad nikah, sebelum mulakan acara akad nikah ni, Tok Qadhi kata marilah sama-sama kita istighfar. Bila istighfar boleh menggugurkan dosa. Sebelum suruh istighfar, Tok Qadhi tu dia akan kata marilah sama-sama kita memperbaharui iman kita dengan kita mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disunat kepada qadhi untuk ajak saksi dan orang yang berada dalam majlis tersebut untuk mengucap. Takut-takut ada di kalangan orang saksi tadi yang sebenarnya iman dia ataupun Islam dia telah gugur, maka tak cukup syarat untuk jadi saksi. Bila tak cukup syarat jadi saksi, maka proses akad nikah tu tidak sah kerana tak cukup saksi. Batu Tok Qadhi dia kata suruh mengucap, kena mengucap. Barang siapa yang memilih mereka di kalangan kamu, wahai orang yang beriman, fa innahu minhum. Ini benda ni ancaman sebenarnya. Ancaman. Kerana Allah Ta'ala raya, siapa yang memilih mereka, fa innahu minhum, sesungguhnya dia yang memilih itu, minhum, dari kalangan mereka. Mereka mana? Au
al-yahudi wan nasara. Siapa pilih mereka, dia faham molek ni. Fa innahu minhum. Di kalangan kamu wahai beriman yang pilih mereka, fa innahu minhum. Allah Taala kata sesungguhnya dia itu, dia yang membuat perbuatan tersebut, minhum, termasuklah di kalangan mereka itu, iaitu Yahudi dan Nasrani. Maknanya Allah Ta'ala menafikan dia sebagai orang mukmin. Dalam maksud yang lain ialah kamu sudah terkeluar daripada orang-orang yang beriman. Itu maksudnya. Bila kamu ambil Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kamu, yang kamu nak berlindung dengan dia, kamu nak minta perlindungan daripada dia, kamu nak jadikan dia sebagai sahabat kamu, fa innahu minhum. Kamu telah terkeluar daripada orang mukmin dan kamu tergolong daripada golongan mereka. Dalam hadis Nabi sebut, ada hadis Nabi sebut ke dia, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan Nabi pun ada sebut, siapa yang menyerupai kaum tersebut, satu kaum, fahuwa minhum, maka dia ialah termasuk daripada kaum tersebut. Bila Allah dengan Nabi kata, maka tak sama dengan kita kata. Ini hak ni yang Allah Ta'ala kata ni ialah muktamad. Maknanya yang perlu kita imani, yang perlu kita percaya dan kena yakin bahawasanya Allah Ta'ala sebut ni benar. Kalau tolak tak benar kan, boleh faedah pula kita. Inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi hidayah kepada golongan yang zalim. Siapa yang zalim? Iaitu mengambil orang-orang selain daripada mukmin, Allah dan Rasul dan orang-orang beriman sebagai pemimpin. Tak ambil orang beriman, tak ambil pandak daripada Al-Quran dan hadis, tak saya ambil, tapi nak ambil daripada Yahudi dan Nasrani. Maka dia ni termasuk daripada golongan yang zalim, yang Allah tak akan bagi hidayah kepada dia. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fil kufr yusari'una fihim. Maka kamu akan melihat, akan mendapati, kamu akan melihat golongan yang mana dalam hati mereka itu ada penyakit. Fataral ladzina fi qulubihim yusari'una fihim. Kamu akan mendapati mereka yang yusari'una fihim, suka dan cepat sangat minat kepada mereka, iaitu golongan yang maradun fi qulubihim marad, yang ada sakit dalam hati dia. Mana penyakit dalam hati ni? Allah Ta'ala sebut mana dalam awal-awal daripada surah Al-Baqarah. Tak, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Siapa orang-orang yang munafik? Wa idza qila lahum aminu kama anzal wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bila dikatakan pada mereka janganlah buat kerosakan, dia kata dak, kami innama nahnu muslihun, ialah golongan yang memperbaiki, yang nak buat kebaikan. Allah Ta'ala kata ala innahum humul mufsidun, ketahuilah mereka ini adalah golongan yang mufsid, yang sebenarnya membuat kerosakan. Walakin la yash'urun, akan tapi mereka tak berasa yang mereka ni sedang membuat kerosakan. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas, bila dikatakan pada mereka suruh beriman seperti mana orang lain beriman. Mana beriman? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi
kaffah. Orang beriman, wahai orang yang beriman, masuklah Islam. Ni ayat ni. Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam kafatin, secara sempurna. Maknanya kamu beriman, kamu Islam, mesti terima Islam secara sempurna. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Adakah mu nak beriman dengan kitab Al-Quran ni, dengan agama ni sebahagian saja, lepas tu mu nak kufur dengan sebahagiannya? Baik itu Al-Quran ni dalam ayat daripada awal sampai habis dia saling berkait. Saling berkait, dan ulama kata Al-Quran ni daripada satu awal surah pertama sampailah surah yang terakhir, sebenarnya ia merupakan satu ayat. Ayat bersambung tu bukan suku sakat. Lepas Al-Baqarah, An-Nisa, lepas An-Nisa Al-Imran, lepas Al-Imran, Al-Maidah, semua ni bersambungan. Tidak kata ni surah suku-suku, dah dikira sebagai satu ayat. Di antara surah dengan surah ni ada kaitan, dipanggil munasabah surah. Kalau kita ngaji tafsir, dia ada munasabah surah dengan munasabah ayat. Munasabah ni hubungan di antara surah dan hubungan di antara ayat. Dan kamu akan dapati mereka yang bersegera, yusari'una fihim, bersegera kepada mereka, iaitu golongan Nasrani dan juga Yahudi dan Nasrani ini. Yaqulun, mereka akan berkata. Siapa yang berkata ni? Orang yang memilih Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, yang di hati dia ni ada penyakit, yang mereka ni bersegera ke arah orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka berkata, nakhsha an tusibana dairah, kami takut nanti kami ni tusibana an yusibana dairah, ditimpa dengan kesusahan. Takut nanti kami akan ditimpa dengan kesusahan. Kalau tak pilih mereka kat, nanti tak boleh makan, gitu. Nanti kami ni akan jadi miskin, nanti kami ni tak dapat kerja. Nakhsha'an tusibana dairah, kami takut jadi masalah pada kami, nanti ditimpa dengan kesusahan. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan datangkan dengan kemenangan kepada orang Islam, atau amrin min indihi, ataupun sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksud apa ni asbabun nuzul? Baru masuk asbabun nuzul daripada ni, daripada an Ubadah bin As-Samit. Al-Ubadah bin As-Samit qala, berkata, lamma harabat Banu Qainuqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah memerangi Bani Qainuqa di kalangan Bani Israel, telah memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fathabbata bi amrihim, mereka ni tetap nak serang Nabi SAW, memerangi Nabi. Lalu bangunlah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia Abdullah bin Ubay bin Salul? Kepala pengak munafik, ketua pemimpin munafik. Dan bangunlah juga selain daripada dia tu, untuk mempertahankan peperangan tadi, iaitu melindungi golongan Yahudi Bani Qainuqa, dan menjadikan Bani Qainuqa ni sebagai tempat perlindungan dia.
Maknanya Abdullah bin Ubay bin Salul ni cepat-cepat takut dia ni tak diserai, lalu dia minta suakah politik daripada Bani Qainuqa. Dia ambil orang-orang Yahudi menjadi pemimpin dia. Maknanya untuk ditaati, untuk diikut perintah dia. Dan ketika itu telah pun berlaku sebelum itu ialah daripada Aus. Puak-puak Aus ni pernah juga buat perjanjian dengan Bani Qainuqa sebelum daripada Islam. Pernah buat perjanjian daripada Bani Qainuqa untuk mendapat perlindungan. Jadi lalu bangunlah Abdullah Ubadah bin Samit, dijumpa dengan Nabi SAW. Dia pun berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku berlepas diri daripada mereka yang telah mengambil orang-orang Yahudi sebagai pemimpin mereka, dan sebahagiannya lain pula mengambil orang-orang Kristian Nasrani sebagai pemimpin untuk mereka ni duduk berlindung, bernaung di bawahnya. Untuk mereka berlindung dan bernaung di bawahnya. Katanya Ubadah bin Samit pada Nabi, aku berlindung ya Rasulullah daripada mereka. Ayat ni kena dengan lani ni, kena dengan waktu ni. Bukan kata ambo pilih-pilih dak, ikut turut tedah ni. Ikut turut tedah daripada kitab ni tak lakar. Takut mau lakar nak suruh kena dengan hari ni. Dak, kena sungguh dengan hari ni. Tak. Di hujung daripada ayat seterusnya disebut, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raqi'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ayat ke-45 dan 46. 55 dan 56. Kalau aku dah ni 55 dan 56. Innama waliyukumullah. Allah Ta'ala menafikan yang lain dengan maksud, dengan membawa ayat sesungguhnya hanyalah waliyukum, pemimpin kamu itu ialah Allah wa rasuluhu. Apa maksud dia? Dengan maksud yang patut kamu ikut dan taat ialah Allah dan Rasul sahaja. Kalau sekarang ini Al-Quran dengan hadis lah. Al-Quran dengan hadis. Ikut Allah, ikut Al-Quran. Dan ikut Nabi kak, kena ikut hadis lah. Walladzina amanu, dan juga ialah kamu kena ikut pemimpin ni ialah orang-orang yang beriman, yang alladzina yuqimuna as-salah, mereka yang mendirikan salat, yang menjaga semaya, wa yu'tuna az-zakah, dan mereka mengeluarkan zakat, wa hum raqi'un, mereka ini rukuk, tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mu nak ambil pemimpin, mu tak boleh lari daripada hal ni, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni panduan dia. Tapi kalau orang untuk dipimpin, untuk memimpin, ialah mestilah orang yang beriman pada Allah dan yang beriman pada hari kiamat, yang menunaikan tuntutan-tuntutan daripada agama. Hak ni hak kena pimpin. Allah Ta'ala nafikan hak lain daripada tu, tak boleh ambil jadi pemimpin. Wa man yatawalla Allah wa rasulah, siapa mengambil Allah dan Rasul untuk ditaati,
untuk dipatuhi. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa dia pilih Al-Quran dan Sunnah dan orang beriman itu menjadi pemimpin dia, fa inna hizballah, maka ketahuilah bahawasanya hizballah. Hizbun ni dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran pun guna, bahasa Arab pun guna, yang kita terjemuh ke sekarang dengan apa? Tak berani ayat. Politik lah. Politik. Hizbun ni politik. Siapa dia ambil daripada hak ni, maka ketahuilah kalau mu tak ambil pun maksudnya gitu. Kalau mu tak ambil pun, fa inna hizballahi humul ghalibun, sesungguhnya hizbullah, parti Allah Ta'ala ni, ghalibun, sentiasa akan menang. Sentiasa akan ghalibun, akan menang. Maknanya orang ambil selain daripada tu, dia tak akan mendapat kemenangan yang hakiki, iaitu kemenangan yang hakiki ialah selamat daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abdullah Ubadah bin Samit berlepas diri daripada mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka. Dan lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ni. Siapa yang nak ambil pemimpin, mestilah di kalangan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, benar-benar beriman pada Allah Ta'ala dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun kena ambil panduan daripada Al-Quran. Ambil panduan daripada Al-Quran. Dan banyak lagi dalam ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, jangan memilih, jangan mengambil teman, sahabat ataupun pemimpin di kalangan orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, bagaimana nak menunjukkan, nak membuktikan keimanan kita pada Allah Ta'ala? Ialah dengan cara mentaati perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak nak laksanakan perintah Allah Ta'ala, duduk di bahagian mana, wallahu a'lam, kita sendiri boleh tahu, kita sendiri boleh kaji. Kita duduk baca Al-Quran, kita duduk dengar ulama-ulama, ustaz-ustaz. Dulu ustaz-ustaz yang soho ni pakat dengar belaka, tapi bila dia buat keluar kenyataan, kadang-kadang tak belaga dengan dia pun tolak lah. Tak boleh pakar ada ustaz ni. Dulu pakar ramai pergi tengok, pergi dengar. Bila dia buat keluar kenyataan-kenyataan tadi terkena pada sesuatu pihak, maka tak boleh pakai ustaz ni. Sesat juga dia kata. Dia nak kata orang sesat tu, biar dia ngaji dulu. Kita nak kata ulama tu sesat, ulama ni sesat, kita kena ngaji dulu. Kita tak ngaji, kita kata sesat. Orang yang sesat ni ialah orang tak faham agama. Orang yang tak mendalami agama, itulah sesat. Dah faham Al-Quran pun tak faham, tak sesat. Sesatlah tak faham Al-Quran. Hadis Nabi SAW pun tak kenal, nak jumpa jalan betul lah ke mana? Boleh dia pergi lalu jalan sendiri, sesat barat tak tahu jalan tu betul ke tak, pas dia kata dia mau sesat lalu kot tu. Kau lalu betul. Dia mau ada panduan ke tak? Tak ada panduan. Kita nak tahu kita betul tidak betul, kita turut peta. Kita turut peta nak sampai tepat tu. Kalau tak turut peta, kita nak kata kita betul mana? Boleh kita fikir dengan akal fikiran kita. Kita nak pergi satu tempat yang kita tak tahu jalan. Kita kata aku rasa kau ni dah ni betul. Betul ada dia kata kalau ikut betul sesat. Ni hak sesat sebenarnya. Al-Quran dan hadis Nabi SAW ni semua betul. Perjalanan kita nak pergi ke akhirat. Perjalanan kita nak pergi ke akhirat. Kalau tak turut betul ni, nak sapa mana? Sapa juga masuk tempat lain. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami
dan kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pilih, dan kita pun sendiri boleh pilih. Nak mana? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Dalam surah Al-Insan, dalam surah Al-Insan Allah Ta'ala sebut inna hadainahu sabila wa imma syakiran wa imma kafura. Kami sediakan sabil, jalan untuk manusia pilih. Imma syakira, nak pilih jalan untuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala, wa imma kafura, atau nak pilih jalan yang kufur pada Allah Taala. Syukur turut perintah Allah Taala, kufur tolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang sebelum ni kita baca, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Tiga ni Allah Ta'ala letak kategori orang tak ikut perintah Allah, tak berhukum dengan perintah Allah, sama ada dia fasik atau zalim atau kafir. Tak. Jadi sebenarnya tepuk dada tanyalah iman. Tanya iman kita nak lagu mana. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, orang-orang yang telah menyesal, telah sesat dalam hidup dia atas dunia dulu, kerana telah memilih orang-orang yang salah pilih lah, maksudnya salah pilih. Nah, dia kata apa? Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Di akhirat nanti orang-orang yang menjadi pemimpin pada masyarakat, bila dia tu masuk di alam akhirat, semua akan pakat berlepas diri. Tambah-tambah lagi pula dia ni masuk tempat hak tak selamat. Tempat hak tak selamat mana? Nah, sama ada, tidak sama ada. Tempat tak selamat di akhirat ni dalam neraka. Tempat selamatnya di akhirat ni, wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang terselamat daripada api neraka dan masuk dalam syurga, faqad faz, maka dia telah berjaya. Maka tak selamat tu duduk dalam neraka. Dalam neraka tu ada hak kecek lagu mana? Istabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u. Ingatlah tatkala, ayat ni bila sebut iz, menunjukkan kepada sesuatu yang sangat penting. Ingatlah, tabarra alladhina tubi'u, apabila golongan yang diikuti, minal ladhina taba'u, daripada orang-orang yang mengikuti. Istabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wara'ahumul azab, dan mereka dah berada dalam azab Allah Ta'ala. Faqala alladhina taba'u, lalu orang-orang yang mengikuti kata Gabriel, faqala, mereka berkata, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Kalulah kami diberikan peluang semula untuk balik ke dunia, natabarra'a minhum, kamilah akan berlepas diri daripada mereka, kama tabarra'u minna, seperti mana mereka hari ini berlepas diri daripada kami. Sesok pakat tak saya tanggungjawab belaka. Semua orang tak saya bertanggungjawab. Tambah lagi pemimpin, bila duduk dalam neraka Allah Ta'ala, dia tak akan bertanggungjawab dengan orang-orang yang ikut dia dulu, berlepas diri. Lalu orang-orang yang menyesal tak, dia kata kepada dia, oh kalau tahu lagu ni dia berlepas diri daripada kita, nescaya kita berlepas diri masa duduk atas dunia dengan dia. Tapi wa ma hum bi kharijina minan nar, akan tapi mereka tak boleh keluar dah daripada api neraka. Ada yang pergi jumpa dengan pemimpin dia, dia kata ke dia, tolong doalah pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala ringankan azab. Ringankan azab. Tolong doakan pada Allah Ta'ala, tolong bebaskan kami daripada azab neraka. Lalu dia kata ke dia,
sawa'un 'alaina ajza'na am sabarna ma lana min mahis. Serupa je dia kata, kalau aku tolong doa kau, aku tak tolong doa kau, ma lana min mahis, kita tak akan boleh lepas dah. Kerana mereka mana pemimpin itu memilih untuk tidak mengambil Allah dan Rasul sebagai ikut teh. Kita nak pergi ni sampai ke akhirat, bukan nak pergi sekat dunia. Kita dengar ayat tadi dia kata apa, takut kalau tak pilih nakhsha an tusibana dairah, takut tak boleh muga, takut tak selamatlah hidup jadi susah, orang pakat tak kena kita. Nak benci aku dia tu tak kena. Sebab apa? Kerana kita tak serupa dengan dia, takut ditimpa dengan kesusahan. Nah, mereka akan kata, sebab apa? Bila dia berkata gitu sebenarnya dia ada penyakit dalam hati. Batu kalau kita sebelum kita membuat sesuatu keputusan, maka jangan kita ikut hawa nafsu. Jangan ikut hawa nafsu. Esok putusan kita ada di tangan kita. Jangan ikut hawa nafsu. Ada peluang lagi kita daripada sekarang, sapalah kau malam ni pas ke pagi esok, ada peluang lagi kita ni munajat dengan Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala pimpin kita, minta Allah Ta'ala pimpin kita, buka pintu hati kita, tunjukkan kebenaran. Kalau boleh istikharah, kan istikharah lah malam ni, minta biar Allah Ta'ala mimpi sengerti, ya Allah, biar Allah Ta'ala tunjuk pada aku, ya Allah, tolonglah ya Allah, aku tak saya tersalah ya Allah. Minta dengan Allah Ta'ala sengerti-sengerti. Kau nak tunggu hak mati dah bangun semula mari ayat kita, tak ada dah. Tak ada dah. Hak mati tu nak mari ayat kita. Gana kita nak putus siapa ni? Nak pilih siapa dia ni? Tak ada dah hak mati mari ayat. Dan bila kita pilih, tolonglah kita ingat jasa ayah-ayah kita, mak-mak kita. Mereka juga akan tahu. Mereka pun tahu apa kita buat atas dunia kita buat ni. Dia Allah Ta'ala tunjuk kita, tunjuk. Bila kita mati, anak-anak kita ni Allah Ta'ala akan tunjuk, anakmu dia buat apa, Allah Ta'ala tunjuk. Kalau kejahatan ni dia buat atas dunia ni, dia buat jahat semua, maka dia akan menderita lah. Kita ni anak-anak duk atas dunia ni tak ikut, tak taat perintah Allah Ta'ala, kita duk menderita dah. Jangan kita ingat dengan tahlil tu cukup lah untuk membahagiakan dia duduk sana dah. Tidak dengan tahlil yang memberi kebahagiaan pada dia, tidak. Tahlil tu orang panggil sikit. Supaya pergi hola, awak pergi makan ni sekuk-sekuk ada rumah kalau pergi jalan. Supaya anak balik kat, awak pergi sekuk. Tapi tak duduk sekali. Awak pergi sekuk, awak pergi kuih, gitu je. Tapi yang membahagiakan dia ni, awak boleh duduk sekali dengan dia, dengar dia cerita. Tapi dalam kubur pun lagu tu juga lah. Amalan yang baik tadi sentiasa beri saham kepada keluarga, mak ayah kita. Tak nanti kalau kita buat tahlil, siapa? Kita baca Quran, kita buat ibadat, kita buat kebaikan atas dunia ni, siapa juga. Allah Ta'ala alam. Mengambil sedikit masa pagi ni yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang dan lemah tu pada dia sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.